Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberi ruang, peluang dan juga kesempatan kepada kita untuk kita memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan barakah. Yang mana nikmat ini ada orang yang tidak berkesempatan untuk masuk ke dalam bulan yang mulia ini sebelum tibanya Ramadan telah pun dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah dengan kita menzahirkan bentuk ketaatan kita, dengan kita menghidupkan Ramadan ini dengan sepenuh hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran dan memberkati kita di dalam bulan yang mulia ini. Yang dihormati semualah para penggerak dan juga kepada semua pegawai Pejabat Perhubungan PAS Sungai Kedah. Pertama sekali kita tengoklah bagaimana bulan puasa ini sebenarnya. Kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala dia nak memberi kepada kita ini beri saja. Mudah kata bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah dia nak beri saja kepada kita. Beri saja ni maksudnya ganjaran ataupun pahala yang Allah beri kepada kita di dalam bulan Ramadan ini tidak ada ganjaran ataupun pahala itu di bulan yang lain. Sebagai contoh, kata Nabi SAW, bila datangnya Ramadan, ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, wa futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga. Maka ini adalah yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita. Kata ulama, yang dimaksudkan dengan tutup pintu-pintu neraka ni adalah cukuplah seorang siapa yang membuat maksiat sebelum tiba Ramadan, bila datangnya Ramadan cukuplah berhentilah dengan maksiat yang buat dan kembali kepada fitrah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksudkan juga dengan buka pintu-pintu syurga itu adalah isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah nak menurunkan kebaikan buat hambanya di dalam bulan Ramadan ini. Allah nak berikan kepada kita. Maka oleh itu marilah sama-sama kita rebut peluang dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Para penonton yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat Ramadan al-Mubarak ini difardukan pensyariatan Ramadan pada bulan Syaban dan dilaksanakan ibadah ibadah puasa itu di dalam bulan Ramadan. Di situ dia ada sebulan tempoh waktu di antara bulan Syaban dan juga bulan Ramadan. Kalau kita lihat perkara ini dia unik kerana kalau kita lihat ibadah-ibadah lain pensyariatannya diturun dan dilaksanakan secara serta-merta. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam peristiwa pertukaran kiblah, Nabi SAW tengah semayang dengan para sahabat, bila turun ayat tentang tukarnya kiblat, maka Nabi SAW dan para sahabat terus berpaling daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram di Mekah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Hai Muhammad, kami dengar engkau sering mengangkat wajah engkau yang mulia menghadap ke langit untuk diminta tukarnya kiblah. Maka di sinilah kita boleh dapat pengajaran bahawa sebenarnya dalam hidup kita ini, bila kita nak minta
kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah jemu, jangan kita pernah berputus asa dalam minta kepada Allah. Kerana Allah sendiri pun sebut dalam Quran, sering kali engkau menghadap wajah engkau yang mula itu ke langit, kata Allah. Nabi Muhammad ni dia sering minta kepada Allah untuk diminta tukar kiblat daripada Baitul Maqdis ke Mekah. Akhirnya Allah perkenankan permintaan Nabi. Kana khuluquhu al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh ikutan tauladan. Tapi di sini pun Allah nak didik Nabi supaya bila minta tu, kadang-kadang ada waktunya Allah simpan permintaan Nabi, Allah jawab dalam tempoh yang agak lama. Begitulah kehidupan kita. Kalau kita lihat sendiri bagaimana kisah Nabi Allah Zakaria alaihi salam sendiri pun puluhan tahun minta kepada Allah untuk nak mendapat zuriat, nak mendapat anak. Sehingga kan Allah rakam dalam Al-Quran, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, kata Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kata apa ketika dia mengadu minta anak kepada Allah? Dia kata tulang belulang. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni, tulang belulang aku dah lembut. Lembut dengan erti kata tidak ada kudrah, tidak ada tenaga dah. Tua, sudah mencapai umur yang tua. Washta'ala ar-ra'su syaiba, dan rambut aku pun dipenuhi dengan uban-uban. Akan tetapi kata Nabi Zakaria, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, aku tidak pernah jemu dalam meminta kepada engkau ya Allah. Akhirnya sekali berkat kesabaran Nabi Zakaria, puluhan tahun dia minta anak, akhirnya Allah jawab permintaan Nabi Allah Zakaria alaihi salam itu. Pada ayat seterusnya Allah kata apa? Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Hai Zakaria, kami berikan kabar gembira, berita buat engkau, kami berikan kepada engkau anak yang bernama Yahya. Itu Allah nak ajarkan kepada kita dalam hidup ini, kita sebagai hamba Allah, pengajaran pelajarannya yang kita boleh dapat daripada peristiwa ini, jangan kita pernah jemu dan kita minta kepada Allah. Teruskan minta sampailah Allah tunaikan permintaan kita. Dan bila kita dapat permintaan apa yang kita minta kepada Allah itu, maka kita zahirkan dengan rasa syukur. Kerana kata ulama, nikmat itu merupakan binatang liar, binatang buas yang ikat dia itu dengan rasa syukur. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita balik kepada perbincangan kita tadi. Dan kalau kita lihat bulan Ramadan ini, pensyariatannya pada bulan Sya'ban dan dilaksananya pada bulan Ramadan. Sebulan di situ ada tempoh waktu. Maka di sini disebut oleh almarhum Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan hikmah adanya tempoh waktu pensyariatan bulan Ramadan ini adalah untuk memberi ruang dan juga peluang kepada Nabi SAW untuk mendidik para sahabat agar lebih bersedia untuk memasuki bulan Ramadan. Hukum hakam dapat mereka tahu dengan lebih teliti dan dengan lebih mendalam. Kita pun kalau kita mesyuarat kan, kalau kita mesyuarat sekolah ke mesyuarat surau ke masjid, mesyuarat agung lah, kalau mesyuarat tu katakan ujung bulan, kadang tu awal bulan, tengah bulan, pengurusi surau pun dah buat pengumuman pada anak qaryah, insya-Allah dia kata ujung bulan ni kita akan ada mesyuarat agung surau. Itu mesyuarat agung, tambahlah pula ibadah puasa yang mana ibadah baru bagi para sahabat pada ketika itu. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita rebut peluang dan juga kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini dengan kita menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, innallaha tabaraka ta'ala farada siyama ramadan alaikum wa sanantu lakum qiyamah faman samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumi waladtu ummuh. Kata Nabi SAW, Allah memfardukan puasa Ramadan kepada kita dan wasanantu lakum qiyamah, dan menganjurkan untuk kita ni menghidupkan malam pada bulan Ramadan. Kata Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini, yang maksudkan qiyam itu adalah antaranya salah satunya ialah solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih. Jadi kita hidupkan malam kita dengan solat sunat tarawih. Kerana apa? Untuk kita nak mendapatkan, melayakkan diri kita seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi pada akhirnya, ujungnya, kharaja min dhunubihi kayaumi waladtu ummah. Dia akan keluar nanti pada bulan Ramadan kalau siapa yang menghidupkan Ramadannya itu pada malam hari, yang memenuhkan masjid. Kata Nabi
SAW dalam hadis lain, 7 golongan yang mana mendapat naungan Allah di padang mahsyar, di tengah hiruk pikuk manusia itu. Manusia masing-masing sibuk menghisap diri, bagaimana nasib pengakhiran di padang mahsyar, sehingga kan Nabi Ibrahim sendiri pun mengadu kepada Allah, Rabbi salim, Rabbi salim, Rabbi salim, ya Allah selamatkan aku, selamatkan aku. Maka apatalah kita ini. Tapi di tengah kekacauan itu ada 7 golongan, kata Nabi SAW, yang mendapat naungan, perlindungan daripada Allah. Di antara 7, salah satunya ialah warajulun qalbuhu yu'allaqu bil masjid, seorang lelaki yang mana hati dia tertakluk kepada masjid. Kata Al-Imam An-Nawawi juga, yang dimaksudkan takluk hati pada masjid itu membawa kepada 2 makna, iaitu makna yang pertama, dia menghidupkan rumah Allah, yang kedua, dia mencintai rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita malam hari pada bulan Ramadan, kita datang ke rumah Allah, kita dirikan solat sunat tarawih, seperti mana disarankan oleh Nabi SAW, wasanantu lakum qiyamah, jadi anjurkan kepada kita untuk menghidupkan malam hari. Bila kita datang solat sunat tarawih di masjid, kita mengikatkan diri kita dengan masjid, maka kita ni telah menggolongkan diri kita dalam menuju kepada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hujung hadis tadi, Nabi kata apa? Dia keluar daripada bulan Ramadan nanti seolah-olah bersihnya dirinya daripada dosa, seperti mana bayi yang baru dilahirkan daripada perut ibunya. Maka dengan kita berada pada pertengahan Ramadan pula ini kan, pertengahan yang mana pertengahan Ramadan adalah fasa keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana untuk mendapat keampunan daripada Allah? Maka berdiri istiqamah di atas jalan yang saya sebutkan tadi. Kita hidupkan malam harinya dengan solat sunat tarawih, datang ke rumah Allah, insya-Allah kita berada di atas jalan yang tepat untuk menuju kepada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, bila kita sebut Ramadan, dia ada satu lagi kembar dia yang mana tidak boleh dipisahkan, iaitu Al-Quran. Bila kita sebut Ramadan, maka dia tidak boleh dipisahkan dengan Al-Quran. Kerana apa? Kerana Ramadan ini adalah bulan yang turunnya Al-Quran. Maka dengan datangnya Ramadan ini, kita kena jadikan Al-Quran itu sebagai teman kita. Al-Quran bukan sekadar untuk kita baca, tetapi menjadi dustur, menjadikan Al-Quran ini sebagai cara hidup kita. Kalau sekadar baca, simpan dalam rak, lepas tu kita tak amalkan apa yang dalam Al-Quran itu, kita terjemahkan dalam kehidupan kita, maka sebenarnya itu adalah sia-sia. Yang mana kita menjadikan Al-Quran itu hanya sekadar tilawah, bukan sebagai satu cara hidup. Dalam pada ini, saya memetik kalam yang ditulis oleh almarhum Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam kitabnya yang bertajuk Hadzal Quran, inilah Al-Quran. Bagaimana Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi mengatakan, Al-Quran ini adalah sebuah kitab hidup, yang mana kitab hidup ni adalah sebagai manhaj yang hidup. Manhaj ini adalah sebagai cara hidup, yang di mana Al-Quran ini ditujukan kepada manusia yang hidup. Maka apabila kitab Al-Quran itu hidup, menjadi manhaj yang hidup, ditujukan kepada manusia yang hidup, maka Al-Quran itu tidak mesti menjadi pegangan bagi umat Islam. Ini yang disebut oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam kitabnya Hadzal Quran. Dan daripada titik tolak itu, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi mengeluarkan 3 teras utama daripada Al-Quran ini. Iaitu yang pertama, Al-Quran dia menjadi petunjuk, menjadi hidayah kepada manusia. Kata Syekh Salah Abdul Fattah Khalidi lagi, dia mengambil ayat afaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendatangkan 2 situasi, mendatangkan perbandingan 2 keadaan. Yang pertama, keadaan pertama, orang kafir yang berada dalam jahiliyah tetapi diberikan hidayah oleh Allah dengan petunjuk Al-Quran. Dia mengambil Al-Quran itu sebagai cara hidup dia, beriman kepada Allah dan juga Rasul. Maka Allah Ta'ala kata yamshi bihi finnas, dia berjalan kepada manusia dengan cahaya, kami berikan cahaya kepadanya. Itu yang pertama. Kemudian situasi yang kedua, Allah tanya balik,
Situasi yang kedua, adakah sama pula orang yang dibiarkan Allah berada dalam kegelapan, yang tidak mengambil Al-Quran sebagai petunjuk, adakah dia ini juga dapat cahaya? Maka sudah tentu tidak mendapat cahaya. Kerana apa? Yang mendapat cahaya, yang mendapat petunjuk adalah manusia yang mengambil Al-Quran itu sebagai cara hidup. Ini yang disebut oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Maka tidak dapat tidak, seseorang itu mesti menjadikan Al-Quran itu sebagai pegangan hidup. Saya memetik kalam almarhum ataupun Asy-Syahid Said Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran. Syekh Said Qutb mengatakan daripada ayat ini, tidak dapat tidak seseorang itu mesti dia menjadi Muslim yang sahih akidahnya, yang mana yang menjadikan Al-Quran itu sebagai cara hidup, yang mana cara hidup itu akan menyelamatkan kehidupan manusia itu, kehidupan kita ini bukan sahaja di dunia, bahkan kehidupan di akhirat. Itu yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk. Kemudian setelah Al-Quran itu sebagai petunjuk, Syekh Salah Abdul Fattah Khalidi menggariskan pula yang kedua. Yang kedua ialah Al-Quran itu membentuk syakhsiah ataupun membentuk peribadi Muslim yang baik. Yang dimaksudkan dengan kehidupan ataupun membentuk peribadi yang baik itu, maksudnya ialah, kata Syekh Salah, taqarrub ilallah. Al-Quran ini akan memandu manusia mempunyai diri itu menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran tunjuk ini jalan yang perlu dilalui, ini jalan yang kita tidak boleh lalui, ini benda yang kita boleh buat, ini benda yang kita tidak boleh buat. Semua dah ada dalam Al-Quran. Syekh Salah mendatangkan ayat, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh daripada orang lelaki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, kami berikan kepada mereka itu kehidupan yang baik. Maka sebab itu Syekh Salah kata Al-Quran itu membentuk peribadi diri Muslim yang baik. Kerana apa? Kerana Allah mengatakan barang siapa yang beramal soleh, baik lelaki dan perempuan, kami anugerahkan kepada mereka itu falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, kehidupan yang baik, yang sejahtera. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah Al-Quran menjadi hidayah, kemudian daripada hidayah membentuk peribadi Muslim, maka yang ketiga dia membentuk masyarakat ataupun membentuk satu bi'ah, negara, kampung, qaryah yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mula hidayah, kemudian dia pergi kepada individu. Bila individu seorang beriman, individu yang kedua beriman, dia akhirnya individu, semua individu beriman dan menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Akhirnya dia membentuk mujtama', membentuk masyarakat yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampai kepada step yang ketiga ini, kata Syekh Salah Abdul Fattah Khalidi, dia mendatangkan kepada ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini adalah sebaik-baik umat, yang mana umat ini tidak ada pada umat-umat yang terdahulu, iaitu apa dia? Iaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, iaitu kita bekerja ataupun kita sama-sama melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, pada masa yang sama-sama kita tegah ataupun kita mencegah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dapat tidak, untuk nak mencapai kuntum khairu ummah ni hendaklah ada satu kumpulan ataupun satu jamaah yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini pentingnya kita berada dalam kesatuan, dalam jemaah, supaya kalau kita ramai, kita boleh nak buat amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau setakat kita seorang, kita tak boleh. Kita tak boleh. Bila kita ada kekuatan, sebagai contoh kita tengok situasi kita di Kedah kan, bila kita kuat, kita berada jemaah, kita masuk dalam pilihan raya, kita menang pilihan raya, Allah berikan kepada kita kerajaan, kita boleh tutup kedai judi, kita boleh tutup kedai arak. Kalau kita seorang, kita tak boleh, kita tak mampu nak buat. Maka sebab itu kita kena berada dalam jemaah supaya kita ada kekuatan, kerana jemaah itu, berada dalam jemaah itu adalah satu berkat. Kenapa berkat? Kerana kita sama-sama susah, sama-sama senang, dan kita mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya memetik yang disebut oleh Syekh Said Tantawi dalam tafsirnya, Tafsir Al-Wasit, ketika mana Syekh Said Tantawi menafsirkan ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ini,
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Pada ayat ini dua kejayaan umat Islam, iaitu kejayaan yang pertama apabila umat Islam itu mendirikan kerja amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang pertama. Kemudian setelah dia melakukan kerja amar ma'ruf nahi munkar, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua ini melayakkan untuk kita menjadi umat yang berjaya, yang mana kita membentuk masyarakat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan yang kita boleh ambil ialah kita kena jadikan Al-Quran itu sebagai cara hidup, sebagai petunjuk kepada kehidupan kita, yang mana insya-Allah bila kita duduk dalam lindungan ataupun lambaian Quran, Allah Subhanahu wa taala akan memberkati kita punya kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir sekali marilah sama-sama kita menjadi hamba Allah yang gembira dengan datangnya Ramadan, kerana kata Nabi SAW, manusia yang bila mana dia bergembira datangnya dengan Ramadan, dia telah mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada juga sekelompok manusia yang dia tidak suka datangnya Ramadan, maka Ramadannya itu tidak ada apa-apa baginya. Maka oleh itu, marilah sama-sama kita menghidupkan Ramadan kita dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua, kita jadikan Al-Quran itu sebagai cara hidup kita. Kalaulah kita hanya mengambil Al-Quran sebagai bacaan, kemudian kita tutup Al-Quran, duduk dalam almari, maka itu adalah sebenarnya cara yang salah. Kerana apa? Kerana kita menjadikan Al-Quran itu hanya sebagai bacaan tilawah sahaja. Dan Al-Quran itu kita kena beriman dengan semua apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Kalau kita mengambil apa yang kita nak, kemudian apa yang kita rasa kita tak mau, itu adalah salah juga. Kerana afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah kita nak beriman dengan sebahagian dan kita nak mengambil sebahagian? Tak. Apa yang Al-Quran turun, itulah yang kita kena dengar dan kita kena patuh. Jadi saya mohon ampun dan juga maaf anda tersilap kata. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Dan saya ucapkan terima kasihlah kepada Badan Perhubungan PAS Negeri dan juga kepada semua para penggerak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkatilah gerak kerja yang dilakukan, dan marilah sama-sama kita berdoa supaya kita keluar daripada Ramadan ini, Allah memberkati kita dan kita keluar seolah-olah kita ini bersih umpama bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.